Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Aiman Syafiq bin Syahrul Bahari, MPP 212020 dari Teknologi Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Hari ini saya ingin memberikan pendapat saya bagaimana teori kepimpinan kontingensi boleh diaplikasikan di dalam kepimpinan abad ke-21. Sebelum saya berbicara dengan lebih lanjut, mari kita kenal dahulu teori kontingensi dan apakah itu kepimpinan abad ke-21. Teori kontingensi merupakan satu pendekatan kepimpinan yang menekankan situasi atau kondisi yang ada dalam organisasi. Dan teori ini bergantung kepada kepimpinan, pengikut dan situasi. Dalam kata erti yang lain, teori ini lebih berfokuskan kepada organisasi. Siapakah kepimpinan abad ke-21? Menurut Drucker, 1999 berkaitan dengan pengetahuan pekerja yang memerlukan pengurusan paradigma yang baru, strategi yang baru, pemimpin kepada perubahan, tantangan informasi, produktiviti, pengawal yang berpengetahuan dan kemampuan menguruskan diri sendiri. Dari pandangan saya berkaitan dengan kepimpinan abad ke-21, bahawa pemimpin harus mengenali secara tepat mengenai dirinya sendiri. Pemimpin abad ke-21 juga perlu tahu mengenai kondisi dan aspirasi orang yang dipimpinnya, perkembangan dan permasalahan lingkungan yang dihadapi dalam berbagai bidang kehidupan, terutamanya dalam bidang yang diceburi. Tanggungjawab pemimpin adalah memberikan jawapan secara arif, efektif dan produktif atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, di mana ia perlu ditangani dengan orang-orang yang dipimpin. Untuk itu, setiap pemimpin perlu memenuhi kriteria dan kualifikasi dalam menjawab jawatan sebagai pemimpin abad ke-21. Terdapat beberapa teori yang boleh diadaptasikan dalam pemimpin abad ke-21. Antaranya, teori Contingency Leadership Model dari Fred E. Fredler dan The Leadership Continuum Model Robert Tannenbaum and Warren Smith dan Path Goal Leadership Model Robert House. Saya memilih teori Contingency Path Goal, iaitu yang telah dibangunkan oleh Robert House. Model Path Goal ini digunakan untuk memilih gaya kepimpinan direktif, supportif, partisipatif atau berorientasikan pencapaian sesuai dengan situasi untuk memaksimalkan prestasi dan kepuasan kerja. Dari sudut faktor situasi, ia meliputi ciri-ciri tugas dan persekitaran. Pemimpin perlu menyokong reka bentuk tugas. Sebagai contoh, jika tugas tidak jelas, maka pemimpin mungkin boleh memainkan peranan untuk membina lebih banyak tugas. Di samping, pemimpin perlu memberikan sokongan secara langsung atau tidak langsung. Dari sudut gaya kepimpinan, pemimpin perlu menyesuaikan gaya tingkah lakunya kepada pekerja dan ciri tugas supaya motivasi pekerja adalah untuk mencapai matlamat mereka. Ia boleh dilaksanakan seperti dalam bentuk arahan, sokongan, penyertaan dan pencapaian. Saya amat tertarik dengan teori ini. Ia lebih sistematik dan mempunyai hubungan dua hala di antara pekerja dan pemimpin untuk mencapai objektif yang dicapai. Di samping itu, masih mengekalkan gap atau perbezaan darjat dari segi jawatan. Ini perlu ada bagi mengelakkan konflik yang lebih buruk jika pemimpin menurunkan darjatnya kepada sama rata dengan pengikut. Walau bagaimanapun, pemimpin harus sentiasa peka dengan pendapat dan kebajikan ahli di bawah pimpinannya. Di samping itu juga, pencapaian masih diutamakan bagi mengoptimumkan keyakinan dan keupayaan ahli organisasi dalam melaksanakan tugas dengan baik dan efektif. Dalam teori ini, pemimpin mempunyai sifat keterbukaan, iaitu mendengar pendapat dan memberikan ahlinya peluang untuk membuat keputusan bersama-sama mencapai objektif yang disasarkan. Ini penting kerana ahli dalam organisasi yang melaksanakan tugas, mereka lebih faham dalam permasalahan yang dihadapi di peringkat bawah. Dalam teori ini juga, pemimpin perlu menggariskan satu penanda aras yang perlu dikecapi dan matlamat yang disasarkan supaya ahli organisasi tahu dan faham apakah sasaran yang hendak dicapai. Pemimpin perlu memberitahu apa yang perlu dilakukan pada ahlinya dan cara melaksanakan tugas mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Keprihatinan terhadap ahli dalam organisasi amat penting dalam mengekalkan kekuatan dalam organisasi. Dalam model Path Goal, menyokong adalah salah satu cara yang boleh mengekalkan organisasi itu positif. Pemimpin sentiasa memberi perhatian kepada ahli, bersikap mesra dan mudah didekati dengan cara
dia sentiasa membuat lawatan di tempat kerja dengan menanyakan khabar dan masalah yang dihadapi, dan sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti yang dianjurkan dalam organisasi dan sentiasa menyenangkan kerja ahli dalam organisasi. Sampai di sini saja perkongsian saya berkaitan dengan bagaimana teori kontingensi boleh diaplikasikan dalam pemimpin abad ke-21. Sekian, terima kasih.